Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, ibu ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab hadis 40 kita, yang mana pada malam ni kita masuk kepada hadis yang nombor 12. Kita sebelum memulakan kuliah tadi ini, kita telah soal hajat untuk saudara kita. Saya ingat nama apa, Abang Pian dengan Ika, atas ujian, kesakitan dan sebagainya. Saya tadi sebelum mai, saya dapat mesej daripada Abang Jeb, daripada Sir Aiman kita, cerita tentang beberapa dalam kalangan jemaah kita ini yang diuji oleh kesakitan dan sebagainya. Tuan-tuan, sebelum kita nak mula, bawa sikit dah nak. Bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yusibilah. Sesiapa yang Allah nak kebaikan daripada dia, Allah akan uji dia. Orang akan kata benda ni klise kan? Siapa mai pun akan cakap macam tu. Tapi orang yang merasai ujian tersebut, dia tahu makna sebenar yang kata Nabi itu. Bila mana kita diuji oleh sakit, oleh susah, oleh tak larat, kita akan, minta maaf sebut bahasa saya kasar sikit, kita akan terbongkar, duduk di rumah tak larat letih. Kita rasa kecilnya diri kita ni. Kita tengok kawan-kawan lain keluar berjalan dengan keluarga, pergi kerja, pergi sana, pergi sini, senaman, pertandingan macam-macam. Kita duduk di rumah tak larat. Kita rasa halus kecil yang ini diri kita ni. Dan bila dengan kita merasakan diri kita kecil itu, tuan-tuan, kita akan merasakan besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita terperosok di ceruk rumah, di ceruk katil hospital, kita merasakan susah, sakit, letih, kita rasa hinanya aku ni habislah, tak ada apa dah, hina. Dengan kita merasakan kehinaan diri kita itu, kita akan menyedari kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah, bila Allah uji kita, Allah nak tarik kita pergi kepada dia. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bila mana Allah menghapuskan seluruh dunia kita kerana Allah tidak mahu ada halangan lain di antara kita dengan dia. Allah tarik satu demi satu dunia keliling kita. Kita ada sahabat-sahabat karib, Allah tarik pergi meninggal dunia. Kita ada harta benda, Allah tarik bagi hilang. Kita ada kesihatan dan kekuatan, Allah tarik bagi sakit dan tak larat. Semua keduniaan itu Allah tarik hingga tidak tinggal apa pun di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang sakit, tetapi orang yang pernah melalui ujian, dia pun tahu nikmat ujian dan kesakitan tersebut, tuan-tuan. Nikmat apa? Nikmat keberadaan dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nikmat kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang sungguh-sungguh. Bila mana kita sakit ataupun kita diuji, kita dibuang kerja, kita tak ada duit, kita akan merasakan betapa kita hendak kepada Allah, betapa kita perlu kepada Allah. Sebab tu Nabi kata, ni'matan maghbun fihi ma katsirun minnas as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang sering tipu manusia ialah nikmat sihat dan nikmat lapang. Manusia bila dia sakit, manusia bila dia sempit, dia akan cari Allah dan dia akan merasakan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf kalau saya bagi contoh kena dengan tuan-tuan. Tapi dulu saya ingat satu ketika kita pernah duduk dalam situasi macam ni. Kita pernah duduk, saya ingat Sir Aiman kita sebut, jomlah kita pakat solat hajat ramai-ramai, kita doa kepada ayah mertua. Ketika itu kan, saya ingat ayat Tuan Aiman kita beritahu minta doa sungguh-sungguh lah. Nak nampak doktor sebut putih dah. Tetapi tuan-tuan jadi saksi mata sendiri, tuan-tuan. Beberapa bulan lepas tu main di sini, main dengar kuliah di sini. Yang kita duk sangka pada masa kita solat hajat tu, saya pun duk rasa lah hati, saya tak sebut lah kan. Bila Sir Aiman sebut macam tu, saya macam mungkin tak apalah, kita doa yang terbaik untuk beliau. Rupanya 2-3 bulan lepas tu Allah tunjuk kepada kita depan mata, main dengar kuliah dengan kita sama-sama, tuan-tuan. Allah nak tunjuk kepada kita, ya. Keajaiban boleh berlaku dalam kehidupan ini, tuan-tuan. Kerana doa itu merupakan satu kuasa yang sangat luar biasa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Dan kata Nabi SAW, aqrabu ma yakun bainal 'abdi war rabb.
keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya, fahuwa sajid, dalam keadaan dia sedang bersujud. Fa'aktsiru bid-du'a, dan banyakkanlah berdoa. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Nabi kata, innallaha hayyun karimun, Allah itu tinggi dengan sifat malu dan sangat mulia. Allah tu yastahi, Allah itu bahasa sangat malu. Idza rafa'a 'abduhu yadaihi ilaihi farudda sifra, Allah sangat malu kalau hambanya itu mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepadanya, dan Allah akan tolak dalam keadaan yang kosong. Allah malu itu. Dan Allah akan pasti mengkabulkan dan memberikan kepada kita dengan syarat kita meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi. Wallahi tuan-tuan, Allah akan bagi. Allah pasti akan bagi. Berapa banyak dalam kehidupan kita ini yang kita minta, kita rasa tak dapat. Tapi lama kelamaan kita dapat. Tetapi dapatan kita itu dia terselit ikut zaman sampai kita terlupa. Rupanya yang kita dapat itu kita pernah minta dulu. Satu hari bila kita dah dapat, kita dah selesai, kita lupa. Rupanya apa yang kita dapat ni, aku pernah minta zaman sekolah dulu, aku pernah minta zaman kerja dulu tuan-tuan. Betul tak? Kita semua pernah merasai benda tu tuan-tuan. Kita cuba cek balik. Berapa banyak yang kita minta kita tak dapat. Kebanyakan Allah bagi, tetapi kita lupa bila benda itu sudah merentasi zaman. Lalu kita mengatakan Allah tak pernah bagi. Allah bagi tuan-tuan. Ya, Allah bagi. Seorang perempuan satu ketika dia datang kepada Rasulullah SAW, seorang makcik ni kulit hitam, dalam hadis sebut. Ini Ibnu Abbas cerita kepada anak murid, kata nak tengok ada ahli syurga. Maka anak murid dia kata nak tengok, itu makcik tu. Kita hidup lagi masa tu Rasulullah tak ada dah. Ibnu Abbas cerita balik, dulu masa Rasulullah ada, makcik ni mai jumpa Rasulullah, mai mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, saya sakit. Saya sakit saya ni tak berhenti. Aku kita lah kadang-kadang sakit tak berhenti. Lepas sakit A, dia baik sakit A, dia main sakit B pula. Lepas sakit B elok, dia main sakit C pula. Tak berhenti sakit ni kata. Ya. Dah lah sakit. Bila saya sakit tu kadang-kadang saya jadi terlupa diri. Dalam syarah katakan dia main sawan. Bila dia sakit teruk sangat, dia tarik sampai dia lupa diri. Sampai bila dia lupa diri, tersingkap aurat dia. Ini hadis Bukhari. Maka dia minta ke Rasulullah, ya Rasulullah, boleh dah tolong doa kat Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya sembuh. Saya tak larat dah, makcik tak larat dah, nak tanggung ni. Tuan-tuan, Nabi SAW kata apa? Makcik, in syi'ti sabarti walakil jannah. Nabi kata, makcik nak tak? Saya boleh doa. Tapi kalau makcik sabar sat dengan sakit ni, confirm syurga. No, mau tak? Maka makcik tu kata, tak apalah kalau macam tu saya sabar. Confirm syurga. Cuma makcik tu kata, tapi ya Rasulullah, yang makcik minta satu ya. Bila makcik kena tarik tu, makcik kasih elok habis. Yang tu saja. Maka Nabi pun doa agar tak apalah makcik tu sakit, tapi bila dia sakit dia tak selok aurat dia. Maka confirm syurga untuk dia. Betul Nabi sebut dalam hadis, ma yusibul mu'min min wasabin wala saqamin wala hazanin hatta alhammi yahumuhu illa kufira bihi min sayyiati. Tak ada satu kecelakaan yang menimpa manusia, kesedihan, kedukaan, kesakitan, hatta terkena tertusuk duri yang halus pun, melainkan Allah akan gantikan, Allah akan padamkan kesalahan-kesalahannya yang dahulu. Bermaksud kesakitan dan ujian adalah proses untuk Allah padam kesilapan kita yang pada masa lalu, hingga kan ketika hari kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, kita akan terkejut. Mana pi dosa-dosa aku yang lama dulu ni? Aku rasa aku ada buat dosa sekian-sekian hari, sekian-sekian umur. Maka ketika itu kita mengetahuinya, rupanya dosa-dosa tersebut telah pun terpadam ketika mana kita telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dahulunya. Ingat tuan-tuan, saya tahu ujian pedih, semua kita diuji, tetapi ujianlah yang mendekatkan kita kepada Allah. Kalau seseorang yang diuji itu tahu betapa besarnya nikmat sesebuah ujian, nescaya dia berkehendakkan seluruh kehidupan dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan benda tu dapat sedikit sebanyak bagi semangat kepada kita lah untuk melayari kehidupan ini. Ya, dunia darul ibtila. Dunia ni adalah rumah ujian. Kalau kita tak diuji, kita akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia bila dia sakit, bila dia diuji, bila dia susah, dia akan sebut apa? Allah. Dia akan doa kepada Allah. Allah akan mengkabulkan kepada dia. Allah nak hamba itu minta kepada dia. Allah bukan tak tahu, Allah tahu. Setengah orang katakan, kenapa Allah perlu buat malaikat catat amalan kita? Kenapa Allah perlu tengok buku amalan kita? Allah tak tahu ke? Allah tahu segala-galanya, tetapi itulah sunnatullah berjalan. Nak kata lagi begitu tuan-tuan, Allah tak perlukan malaikat, Allah tak perlu kita pun kalau nak ikut. Tetapi Allah biarkan sunnatullah, itulah sunnah
bagaimana Allah menguruskan dunia ini agar ada prosesnya. Begitulah kita pun. Kalau kita sakit hari ni, kita minta esok kita baik, kita akan buat balik kesilapan kita yang lalu. Maka Allah nak tengok dalam keadaan kita berlama-lama dengan Allah. Lagi lama kita doa, lagi tu tak baik, doa lagi agar kita berada dalam fasa yang sangat lama duduk minta kepada Allah. Kalau kita doa 2 hari kita baik, 2 hari saja kita dalam keadaan kita bergantung kepada Allah. Hari ketiga kita telah sihat, kita masih semayang. Tetapi semayang kita ketika sakit dan meminta kepada Allah dengan semayang kita ketika sihat tak sama, tuan-tuan. Pahalanya sama, rukunnya sama, bacaannya sama, tetapi kekhusyukan dan kebergantungan itu tak sama, betul tak? Saya sama, tuan-tuan pun sama. Bila kita sakit diuji, bila kita minta tu kita minta sungguh-sungguh. Tetapi bila kita tak sakit, kita semayang juga. Tapi semayang cara lagu orang awam biasa, semayang lah, kan? Jadi perbezaan itu, orang yang pernah rasa, dia tahu makna beza itu. Dia tahu. Dan Sa'id bin Jubair satu ketika, tuan-tuan, bukan, saya minta maaf, Urwah bin Zubair, ulama tabi'in yang lain, anak kepada Zubair bin Al-Awwam, ulama besar, wali, tabi'in, anak murid, anak kepada Zubair bin Al-Awwam, Urwah. Satu ketika dia bawa anak dia pergi melawat khalifah. Saya ingat saya Walid bin Abdul Malik pada masa tu, Khalifah Umayyah yang awal. Jadi dia masuk jumpa khalifah, duduk bersembang, sebab Urwah ni dengan Walid ni kawan. Sebab bapak depa ni Malik bin Marwan bin Al-Hakam dengan Zubair bin Al-Awwam ni semua geng-geng sahabat Nabi dulu. Tapi tak apalah, depa kawan. Jadi anak dia ni, para pengawal bawa anak dia pergi duduk stable kuda, pergi tengok khalifah punya store kuda lah kan, kandang kuda. Dia duduk sembang dengan khalifah, duduk nasihat khalifah tentang ilmu agama. Dia Urwah, ulama besar. Tiba-tiba pegawai istana mai terkejut, mai muka pucat, mai beritahu, wahai tuan guru, wahai khalifah nak jumpa khalifah Sa'ad. Khalifah kata, kenapa? Ada rahsia sikit. Khalifah kata, tak ada rahsia, aku dengan dia ni. Mana boleh duduk 2 orang hamil nak tarik seorang, hang kata ada rahsia. Abang tu oi. Oh tu akhlak tu. Kita berlagu tu, tuan-tuan, duk sembang ada orang kata jangan pergi tarik seorang, ada rahsia sikit, jangan buat macam tu. Ya. Maka khalifah kata, beritahu tu tak apa. Macam mana pengawal nak beritahu? Saya nak beritahu anak tuan guru Urwah bin Zubair dengan dunia. Tadi masa duk main kuda, dia pergi pegang kuda kat belakang, kuda tendang dah, dia jatuh. Pagi pegang-pegang tak menyawa dah. Oh, nak abang ke mana, tuan-tuan? Anak yang dia sayang meninggal dunia. Dan anak tu kira dia dah proses untuk nak jadi ulama lah kemudian hari ni, dah hafiz Quran, hadis apa semua ni, meninggal dunia. Urwah dengar, dia senyum. Kita alhamdulillah, tak apalah dia meninggal waktu ni. Nak buat gimana, tak apalah. Cuma saya minta mayat dia mai kat saya, mai saya urus. Nak urus di sinilah di Damsyik pada masa tu. Dia urus. Masa tu, tuan-tuan, dia duduk sakit. Dia duduk sakit, kaki dia ni ada tumor. Lepas tu dalam dia duduk usul, bila dia turun tanah tu, dalam syarah cerita dan riwayat cerita ni adalah proses tu, saya tak tahu lah, mungkin kuman di kaki dia tu kena tanah dan sebagainya tu menyebabkan kuman tu merebak teruk di kaki dia. Dia tak boleh berjalan. Masa tu duduk di istana, dia bukan masa tu dia duduk di Madinah, tapi dia main di Damsyik. Jauh, tuan-tuan, tinggal negeri dia. Maka khalifah kata, tak boleh balik ni, wahai Urwah, sakit. Dia nak buat lagu mana? Kena bedah, kena kerat buang, takut tumor tu dia jangkit sampai naik atas paha, sampai naik atas. Maka dia tak apalah, bedah. Mai doktor kata, doktor tabib ni doktor lah, doktor istana kata, minta maaf tuan guru, kita tak boleh bedah. Malah zaman tu bukan ada ni kan, tuan guru, kita kena bagi alkohol, minum alkohol, bagi dia mabuk sikit baru kita bedah. Tak apalah, darurat, sebab takkan nak kerat dia hidup. Dia kata, aku tak mau ni tu, sebab apa? Tak ada jaminan. Kalau bedah ni boleh mati tak? Boleh mati, kita tak tahu kan, takut darah terlebih keluar kan? Maka aku tak mau kalau aku mati dalam keadaan aku mabuk, walaupun benda tu boleh sebab darurat. Tak apa, aku tahan. Aku berzikir sampai aku nampak, hampa nampak aku dah hanyut dalam zikir aku, hampa kerat. Dan dia pun mulakan zikir kerat. Cerita tu panjang, tu kerat. Dia sampai dia pengsan 2-3 kali, jaga dalam duk tak sedang pengsan, jaga pula pengsan. Tuan-tuan nak kerat hidup-hidup ni. Sedang tak habis lagi kerat, sedang pula. Oh, sampai kaki dia hilang satu. Nah, oh, tapi dia alhamdulillah, dia kata kat kaki, tak apalah, hampir dulu, lepas ni aku ikut hang. No? Dia rasa ujian dia besar lah, tuan-tuan. Kemudian masa dia balik ke negeri dia jumpa dengan seorang lelaki. Laki ni pula buta. Dia kisahkan kehidupan dia itu. Dia ni seorang lelaki yang kaya, ada anak bini, ada harta benda. Satu ketika dia diuji perkampungan dia itu, dia mengalami banjir. Sampai tahap keluarga dia semua mati, harta benda ada, kemah-kemah, rumah dia semua hanyut habis. Nah, masa dia balik kena air duk ligan anak keluarga semua tu, anak yang kecil itu dia tengok depan mata dia serigala makan. Lepas tu pula laki ni cerita kepada Urwah bin Zubair.
Lepas tu ada satu saja harapan dia yang tinggal, unta dia ada seekor. Halis semua pekat, hilang, mati, hanyut dia dah. Dia lari pergi kat unta dia tu, nak ambil unta dia tu. Hanya satu sajalah harapan dia yang tinggal. Unta tu tengok dah, unta tu mungkin takut, terkejut, unta dia sendiri sepak dia kat belakang, kena kelopak mata dia, buta mata dia. Satu malam saja anak hilang, harta benda hilang, penglihatan hilang. Tetapi dia kata alhamdulillah, semua Allah punya, Allah tarik balik. Kita nak kata apa? Jadi tak apalah, semua orang ada ujian, semua orang ditimpa oleh pelbagai bentuk ujian. Kita milik Allah, Allah berkuasa nak buat apa pun kepada kita. Tetapi Allah juga bagi kepada kita tawaran, doa kepada dia. Doa Allah pasti bagi. Syarat kita minta dengan penuh pengharapan dan yakin Allah confirm akan bagi. Cuma bila itu hak Allah Subhanahu wa taala. Macam kata Nabi tadilah, kalau kita nak duduk dalam keadaan ujian itu, tak apa, Allah akan bagi pahala. Dan kalau kita nak sembuh, kita doa pada Allah Subhanahu wa taala banyak. Ini bulan puasa nak mai, satu bulan yang penuh keberkatan. Maka syiddatu bid-du'a, doa banyak-banyak dalam bulan Ramadan, sebab bulan itu masanya itu adalah masa yang barakah. Kita akan dapat melihat keajaiban akan datang dalam kehidupan kita bila mana kita banyak berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadis nombor 12. Saya sentimental sikit kalau orang ni diuji, saya rasa macam mana. Saya rasa macam saya hormat orang begitu, kerana orang yang diuji itu, ketika mereka diuji itu, hubungan mereka dengan Allah memang rapat. Rapat, bergantung mereka pada Allah. Tak apalah. Nombor 12 tuan-tuan. Saya kalau boleh tuan-tuan, malam ni kan malam lah kita sebelum Ramadan kan. Lepas tu kita akan rehat 2 bulan. Kita ada 12 hadis, kita dah cover dah. Cuba dalam tempoh ni tuan-tuan hafal 12 tu. Lepas tu kita buat pertandingan sikit. Buat tasmik. Esok lepas raya kita nak masuk nombor 13. Tapi 12 ni mau hafal. Pendek lah tuan-tuan kan. Setakat saya ingat 12 ni semua pendek, kecuali yang hadis Islam, Iman, Ihsan tu saja panjang. Macam yang hari tu, da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Yang malam ni pun pendek. Min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Semua pendek-pendeknya. Sebab apa surah hafal hadis ni? Nadarallahu mura'an man sami'a minna hadisan fa hafizahu hatta yuballighahu ghairu. Allah akan menceriakan wajah, mengindahkan wajah, menggembirakan wajah seseorang yang dia dengar hadis daripada Nabi dan dia hafal. Mudah-mudahan itu juga jadi satu syifa kepada kita. Hafal hadis, biar ada hadis dalam kepala dan dada kita, itu janji Nabi, Allah akan ceriakan wajah orang itu. Mudah-mudahan dengan itu kita jadi sihat, kita jadi kuat, dan kita jadi gembira insya-Allah. Apa hadis? Baik. Paling cantik sebelum kita mati 40 hadis ada dalam kepala kita. Tak 40 ni pun tak apa, 40 yang lain pun tak apa. Jadi pendek-pendek pun tak apa, ada 40 paling cantik ya. Bukan Nabi kata ni, orang tu ulama susunlah bagi ada 40 sudah. Bagi ada 40. Tak hafal pun tak apalah, janji kita duk dengar selalu. Beza tuan-tuan, beza. Saya minta maaf ni ibu-ibu yang bawa anak-anak kecil ni. Beza tuan-tuan kan, tengok tuan-tuan, ini janji Allah. Ini mukjizat. Tuan-tuan tengok yang kita dah bawa anak-anak kecil-kecil yang besar-besar ni. Tuan-tuan akan tengok anak tuan-tuan membesar esok jadi lagu mana. Macam suasana dia pun membesar, dia dengar hadis. Dia tak faham tak apa, tapi dia duduk dengar. Senantiasa dia dengar kalam Allah dan kalam Nabi ni. Dia kan tengok nanti. Cuma kita pula lah, bila kita tu ceramah hadis Nabi, kita tak bolehlah selit dengan maki-maki pula. Tak lagi potong pula benda tu. Kita dah dengan hadis dah. Itu adab juga dalam kita menyampaikan kuliah. Tak apa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara kebaikan Islam seseorang itu, iaitu tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'ni, sesuatu yang tidak kena mengena dengan dia pun boleh terjemah macam tu. Satu yang tak bermanfaat kepada dia pun boleh terjemah macam tu. Buku tuan-tuan dia terjemah apa? Tak berkaitan dengannya. Sebahagian daripada tindakan seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Tidak berfaedah baginya pun betul juga. Dia tidak berfaedah pun betul, tidak berkaitan pun betul, tidak kena mengena pun betul. La ya'ni ni macam tu. Ini hadis cukup besar. Ini hadis cukup besar untuk zaman sekarang ni. Untuk zaman sekarang ni tuan, hadis ini ultimate lah. Hadis besar. Tetapi hadis ini untuk zaman sekarang, tuan-tuan, ulama kata ada 4 hadis
dalam bidang adab dan akhlak, yang kalau kita dapat kuasai dan hafal 4 hadis ni dan kita pedomankan 4 hadis ni, insya-Allah akhlak kita baik. Apa nama ni? Yang pertama, hadis yang pertama, dan cantiknya keempat hadis tu ada dalam ni. Cuma saya tak ingat, kita dah lepas kan tak lagi, tapi 4 tu ada dalam 40 ni. Hadis yang pertama, man yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Pertama, kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, bercakaplah yang baik ataupun diam. Satu. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW, hadis yang kedua, hadis kedua hadis ni lah. Hadis yang kedua hadis ni. Min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seseorang itu dia meninggalkan apa yang tak berfaedah kepada dia. 2. Yang ketiga, kata Nabi, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. 3. Dan yang keempat, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak cukup sempurna iman dalam kalangan kita sehingga kan kita cintakan orang lain, saudara kita, macam kita cinta diri sendiri. Tuan-tuan tengok, 4 hadis ni dia meliputi akhlak seseorang itu untuk kesemuanya dah. Jangan marah, jangan buat benda tak berfaedah, cakap yang baik ataupun diam, dan kasih saudara mara, saudara sahabat handai semua. 4 ni kata ulama, kalau kita tak dapat banyak, dapat 4 ni pun dah cukup perfect dah kita punya akhlak. Hari ini saya minta maaf, kita banyak mudarris, kita banyak muallim, kita banyak penceramah, kita banyak pengajar, kita banyak cikgu, tapi kita tak banyak muaddib, yang mengajar adab. Sebab tu profesor ulama kita yang masih hidup di Malaysia ni, ulama dia ulama tuan-tuan, Syekh Naqib Al-Atas, Profesor Syekh Naqib Al-Atas masih hidup, tua dah. Dia sebut orang yang mengajar ilmu itu bukan sekadar mudarris, bukan sekadar muallim, tetapi dia muaddib. Dia ajak dan dibawa adab kepada anak murid dia. Kalau kita makin lama makin mengaji, makin tak ada adab, ada something wrong dalam pengajian kita itu. Makin orang tu pergi kuliah, makin banyak dengar ceramah, makin kuat dia cerca dan maki orang. Something wrong dalam penyampaian dan dalam pengajian itu. Ilmu itu membawa kita kepada kebijaksanaan dan ketinggian adab. Kena jaga sungguh adab. Bukan kita tak boleh, bukan kata jadi Islam tu kena jadi warak, diam, tak melawak. Beza tu dah, tak melawak dengan tak beradab ni. Baik. Tak apalah, kita sambunglah. Baik. Maka hadis ini membawa pengertian kepada kita, seseorang itu dia dikira Islamnya itu sangat sempurna dan indah bila mana dia tinggalkan benda yang tak penting kepada dia. Tuan-tuan, ada satu hadis yang lain, ketika mana ni Imam Tirmizi riwayat ni, saya bila syarah satu hari ni Anas bin Malik sebut, satu hari ada seorang sahabat Nabi ni meninggal dunia. Bila meninggal, para sahabat yang lain dia doa lah. Dia kata dia ni syurga confirm dah. Dia ni bukan doa, kata claim terus. Ahli syurga, tentu dah syurga dia ni, tentu dah syurga. Bila Nabi dengar, Nabi kata apa? Awala tadri fala'allahu takallama fima la ya'ni. Nabi kata, pasal apa hangpa kata dia confirm syurga? Hangpa tahu ke kok dia ada pernah cakap benda yang tak patut dia cakap? So benda yang tak patut dia cakap belum tentu syurga. Au bakhila bima la yanqusu, ataupun dia ni kedekut kepada benda yang kalau dia bagi dia tak kurang pun. Dia kedekut. Hangpa tahu ke kok dia ada benda tu? Kita tak tahu. Cuma kita mendoakan syurga tak apalah. Claim syurga tu tak boleh lah kan. Nabi kata hantar ke dua benda tu yang menyebabkan Nabi kata belum tentu dia syurga. Yang pertama, dia bercakap benda yang tak perlu dia cakap. Dalam konteks zaman moden ni dia komen benda yang tak perlu dia komen. Nanti kita cakap tak cakap sangat, komen. Kadang-kadang kes yang tak kena mengena dengan kita. Kalau kena mengena kita tak apa, kes Palestin dan sebagainya, kita kena bercakap. Kita kena voice out kemarahan orang Islam. Betul, maki Israel tak apa, pasal korang aja. Tapi ini kes tak kena mengena. Ustazah Asma tutup kedai restoran, kita pun tu. Itu ujian untuk dia tuan-tuan.
Adalah. Nah, kita doa yang terbaik untuk beliau. No? Apa lagi? Ustaz Azhar tak boleh cakap Arab. Oh, bukan main, kita lah jadi ulama Arab sekalipun. Kawan tu ustaz alim dah. Dia beza tu orang yang tak boleh cakap Arab dengan orang yang tak. Ustaz tahu lah no. Orang mengaji Arab ni ada mengaji komunikasi, ada mengaji kaedah. Orang yang mengaji komunikasi dia boleh cakap, tapi belum tentu dia boleh pandai kaedah. Nahwu, saraf, tasrif dia tak tahu. Dia tak tahu kaedah. Dia boleh baca tapi dia tak tahu kaedah. Nah, contoh fi'il rubai, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kenapa fi'il itu duduk dalam keadaan begitu? Dalam keadaan yang bagaimana? Ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatun. Itu saraf. Dia pun mengaji kaedah. Nahwu pula bagaimana mansub, marfu', apa kenapa? Dia bincang habis semua isi ghairi munsharif semua. Itu orang mengaji kaedah. Selalunya orang mengaji kaedah orang mengaji di pondok. Lepas tu kadang-kadang tuan-tuan guru pondok ni alim kaedah tapi bila suruh cakap Arab dia tahu apa nak boleh. Boleh tapi lambat. Ada orang yang mengaji di sekolah-sekolah SMKA sebagainya, dia mengaji komunikasi. Ya? Dia boleh cakap Arab fluent. Tapi bila tanya kaedah dia tak tahu. Macam orang kita setengah cakap BI, tong grammar lari tapi orang faham lah. Faham. Bila tanya dia balik kenapa jadi ED kat belakang, aku pun tak tahu. Boleh tak? Jadi kedua-duanya bagus bagi saya. Kita hormatlah kelebihan. Kita ni tak tahu apa lagi teruk kan. Jadi kita komen lah ke orang lah ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Jangan komen. Benda yang tidak ada kena-mena tinggalkan. Saya dulu pun rajin komen juga. Umur 17, 18, 19 biasalah muda kan. Bila main 30-an rasa macam malu kat orang. Facebook tu untuk kita scroll baca sudah kan. Tak pernah komen, tak berani lah. Kita komen pun orang bukan baca pun. Kita ni siapa nak baca komen kita. Tapi dah komen. Komen. Tak payahlah. Bila kita main 30-an kita dah rasa macam tak perlu komen. Ni sampai 70 duk komen lagi melampau. Mana ada bukan tak ada kan. Ada tu memang ada. Kadang-kadang ni poh 70, minta maaf lah 70 lebih kat sini. Bukan tuan-tuan lah. Komen ni sampai orang kata sudahlah tu baliklah mayang budak-budak komen gitu balik kan. Kadang-kadang komen tak nak kena. Kadang-kadang depa budak-budak ni melawak kita tak faham. Dia masuk komen cerca tak kena. Tak payahlah bukan umur kita dah. Baik. Jadi Dr. Mustafa Bura kata apa? Oleh itu apabila orang menyibukkan diri dengan segala benda yang di sekitarnya, mencampuri bidang-bidang yang tidak berkenaan dengannya, maka semua itu akan menyebabkan dia lalai dengan benda tu. Itu tak pasal tu Nabi tak bagi. Ya. Dan benda tu semua akan menyebabkan dia lalai daripada kewajipan asalnya itu, iaitu untuk menjadi hamba Allah dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang pernah tanya kepada Luqmanul Hakim kan, orang tanya kepada dia, apa yang menyebabkan dia jadi macam ni? Dia jadi pandai, berhikmah. Ini Imam Malik sebut dalam Muwatta. Kata Luqmanul Hakim, petua dia bagi apa? Apa menyebabkan dia jadi macam ni? Pandai, alim, warak, bijaksana, genius. Sampai dalam Quran disebutkan nama dia. Kata Luqmanul Hakim, antara yang dia buat adalah apa? Bercakap benar. Satu, tak cakap tipu. Yang kedua, menunaikan amanah. Okey. Yang ketiga ni paling menarik, dia kata, aku meninggalkan sesuatu yang tidak ada kena-mena dengan aku. Mana benda tu tak penting, dia pergi gambar lah aku buat kerja aku. Bukan penting diri, tapi ada benda yang hadis ni orang takut salah faham. Dia tahu kalau macam tu kita jangan campur urusan orang lain langsung lah. Dah, ada hadis yang lain Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi. Siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Tapi itu bagi yang berkuasa. Fa illam yastati' fa bil lisani. Kalau tak mampu, cegah dengan tangan, dengan mulut. Pergi tegur. Kalau wa illa yastati', kalau tak mampu juga, fa bil qalbi, dengan hati. Itu benci kemungkaran itu. Wa dzalika adhaful iman, itu rendah iman. Maksudnya untuk cegah kemungkaran boleh. Tetapi untuk nak pergi sibuk rumah tangga orang, kita lebih kalut. Tak payah. Tak payah. Kita lebih bincang pula. Dulu Puteri Sarah ni dia tak macam tu. Lepas dia bercerai dengan Syamsul, aku pula kadut. Lepas dia bercerai dengan Syamsul, dia bosakan juga dengan hasil Indonesia tu. Kita pula dokumen. Tak payahlah. Ni keluarga apa? Allahyarham abang punya adik. Saya pun tak tahu nama dia apa. Apa? Adik Allahyarham abang? Ali ya. Ali dengan kakak ipar dia tu lah. Saya baca di komen, saya lalu kita baca kadang-kadang kita pun susah hati tengok orang Malaysia ni kadang komen ni lebih, kita tahu lebih daripada orang. Tak payah kalut lah, BP dah keluarga mereka. Dan doa yang baik sudah. Begitu loh. Tak tahu lah.
Tu artis menikah kata komen juga, lo tak padannya lelaki dengan bini, lelaki tu hitam, bini tu putih. Terus duk kalut lelaki orang, no. Bini orang, lelaki orang pun kita fikir sama. Make up orang pun kita kalut kadang. Make up pakai tak kena. Pi kat orang lah. No. Mana yang dia tak payah kalut tu? Benda tu yang kita jangan kalut. Baik. Kalau bini kita kan tak apalah. Kita tegur make up lebih sangat ni, tutup sikit tak apa. Ada lelaki kita kan, bang pakai elok sikit bang. Ni pi kerja baju tak serika, orang kata apa pula kat aku lagi bini kan. Di masjid baju tak apa, lelaki sendiri. Mana lebih kalut lelaki orang. Tak payah. Benda yang tak kena dengan kita tinggal. Tu Luqmanul Hakim kata. Antara petua dia jadi pandai macam tu. Cakap benar, tunai amanah dan tak ambil tahu hal orang. Baik. Kemudian kata Dr. Muzaffar Bura ialah hati orang yang sentiasa sibuk dengan Allah, urusannya dengan Allah, dia tak keluh hal orang. Saya tulis dalam saya punya media sosial baru ni, berkenaan dengan hadis tadi jugalah. Tuan-tuan perasan tak dalam hidup kita ni, kita rajin ambil tahu pasal orang, komen pasal orang, fikir pasal orang, ambil tahu pasal orang. Pasal apa rumah dia cat warna tu, rumah dia punya cat pun kita risau kan. Tetapi tuan-tuan perasan tak, bila kita diuji oleh Allah, kita jatuh sakit ataupun kita dibuang kerja ataupun anak kita buat perangai ke apa, kita diuji lah, kita jadi tak mau fikir lah pasal orang, betul tak? Kita duk kalut pasal diri kita lah, fikir apa pasal orang, anak aku tak nak fikir dah. Maknanya apa tuan-tuan? Ujian tu Allah tarik kita sebentar agar tak fikir dah, tak peduli dah pasal orang. Masa tu kita mula kalut pasal diri kita. Mula duk fokus diri kita saja. Betul tak? Jadi itu bagus kadang-kadang ujian. Pasal tu kata dalam Dr. Muzaffar Bura kata apa? Orang yang hati dia sentiasa sibuk dengan Allah, dia tidak ada masa nak fikir pasal orang lain. Unless apa dia? Bahasa Melayu. Melainkan benda itu membawa manfaat kepada orang lain, tak apa. Macam keluarga ini. Fikir kita nak bagi sihat orang kampung ni, kita buat senaman, kita buat cek darah, tu tak apa. Ni maksudnya fikir yang urusan orang lain. Tapi kalau untuk memberi manfaat kepada orang lain, khairun nas man anfa'u linnas kan. Sebaik-baik manusia yang boleh bagi manfaat kepada manusia yang lain, tak apa. Ini maksudnya kalut di sudut hal-hal peribadi orang lain. Tepikan orang lain kita kalut. Jangan. Baik. Bahkan tuan-tuan, Imam Hasanul Basri bagi poin yang lebih pedih. Kata Imam Al-Basri, dia kata apa? Di antara tanda-tanda alamatu i'radillahi 'anil 'abdi, tanda-tanda Allah i'rad, tanda-tanda Allah berpaling. Imam Hasan Basri kata, nak tahu seseorang itu tanda-tanda Allah dah berpaling daripada dia bila mana Allah biarkan dia itu sibuk dengan urusan orang lain. Mana? Dialah paling pandai bila mai kes nikah cerai, dialah terpaling poligami. Bila mai kes apa lagi bagi contoh lain lah. Kes tak bagi contoh kita pun. Semua dia terpaling sekali. Dialah tahu sekali semua. Malah tahu muda kata kan. Kalut habis urusan orang ni. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang begitu kata Allah, bila Allah berpaling pada dia, Allah biar. Dia nak kalut pasal orang tu, dia kalut pasal orang ni, dia tak ada masa untuk kalut pasal diri dia. Kalut kat tuan-tuan macam tu no. Sibuk masalah ekonomi negara China pun dia risau. Susah hati baru ni tadi keluar berita. Tapak Sulaiman keluar banyak-banyak dekat pantai di Arizona ke mana kan. Bukan di UK. Kita lah panjang komen bincang habis ni. Pasal apa tapak Sulaiman keluar ni baru ni tuan-tuan ni Imam Mahdi ramai pula ni Malaysia ni. Takkan saya tengok malam 4 orang lah Imam Mahdi. Ni pun satu penyakit juga. La ilaha illallah. Dia kalut pasal Imam Mahdi lah. Saya minta maaf bila saya buat, kadang dia buat live juga, kita pun nak belajar jugalah kan. Buat live dekat TikTok ni, tapi saya tak reti TikTok ni, cuma saya masuk untuk buat live lah. Tu pun kena maki lah, tak apalah, orang dah suka maki. Tapi Imam Mahdi ni, ya Allah, Ustaz, bila Imam Mahdi keluar Ustaz? Ustaz Imam Mahdi ni janggut macam mana? Ustaz Imam Mahdi ni agak-agak dia dia risau sungguh pasal Imam Mahdi. Imam Mahdi akan keluar, tak apalah. Dia keluar, kalau kita ada, kita ikut dia kan. Kalau kita tak ada, suruh anak cucu kita ikut. Ni kita duk risau, duk pergi buat lakaran pula. Berdasarkan hadis, lakaran Imam Mahdi ni macam ni. Muka dia macam maut. Aku nak sebut nama ni. Tak payah duk susah hati pasal Imam Mahdi, susah hati pasal Dajjal no. Dajjal ni keluar esok naik kereta apa kan, round 97 ke round 95, baby kat dia lah, dah naik apa pun ya. Nabi kita kalau Dajjal keluar tengah-tengah kita, kalau kita tak mampu lawan, kita lari. Kalau nak lawan ramai-ramai, jangan lawan seorang. Dalam hadis Sahih Muslim, dah budak seorang tu berani pergi kan, tak boleh tu Allah bagi karamah kepada dia.
Tapi kalau kita tak lari menyorok. Lah menyorok dah, masalah dah. Belum dah tuan-tuan ni. Ni saya sebut ni tuan-tuan ni bukan saya sebut kosong, ni semua ni sumber-sumber yang laporan yang autentik ni. Majlis Keselamatan Negara kan. Duk berimpun dah ni buat perkampungan akhir zaman. Kalau perkampungan itu untuk kita nak lari pada riba, lari pada dunia, bawa anak bini semua, tanam tanaman, itu tak apa. Bagi saya itu tak apa lah. Tapi anak-anak still dapat pengajian. Kita boleh mengajar agama kepada anak bini, tak apa. Pilih duduk atas gunung pun. Yang ni anak pun ternafi sekolah, bini pun tak dapat nafkah, duduk di rumah. Kita pergi tunggu seorang-seorang, duduk piasah pisau tahun tu, duduk berzikir Mahdi, mana Dajjal, mana Mahdi. Tak kena tuan-tuan. Ni, ramai ni saya sebut dalam video ni. Jangan buat kerja lagu tu. Malah yang ni. Buang masa. Buang masa. Unless kita memang ada ilmu, kita boleh bagi ilmu fardu ain kepada isteri kita. Ni pasal haid, nifas, darah, wiladah semua ni tahu. Boleh bagi ilmu kat bini. Okey, silakan pergi duduk atas gunung. Anak kita boleh ajak mengajar ABC, ajak mengira hal-hal dunia, ajak mengaji Quran. Saya memang saya pergi duduk atas ni ustaz, pasal saya tak mau terlibat dengan riba. Saya tak mau terlibat dengan permainan dunia. Saya tak mau tak apa pergi duduk atas tu, mengaji agama. Tak apa pergi duduk atas tu. Kalau tak boleh kita duduk atas tu pun duduk online buat video tiap-tiap malam, buat live Mahdi mana, Dajjal mana, tak payahlah main turun balik pergi kerja lah. Ya. Ini penyakit tuan-tuan. Penyakit ni, penyakit orang yang hanyut-hanyut dah ni, penyakit orang yang bagus dia puluh sangat dia jadi lagu tu pula dah. Dia ditipu oleh kesungguhan dia nak mengaji. Ramai saya minta maaf tuan-tuan, ramai ni saya susah hati sungguh lah. Ni nak sebut nama tak? Tak mahu lah kot ada dalam ni. Di belah kita pun ada ni. Tinggal dah kampung ni, piduk di sebut piduk di kaki-kaki gunung. Duk ada tuan-tuan. Ni kan mengumpat orang dah. Dak lah biasa nak bagi kita jangan jadi gitu. Esok kalau jumpa tuan-tuan, jumpa adik-adik, ipar, sepupu nak menekan jadi gitu, tegur. Jangan ditipu. Ya? Jangan. Kecuali kalau kita memang ada semua kelebihan. Kita boleh mengajak anak bini kita, jadi apa-apa masalah fiqh kita boleh counter balik. Anak kita boleh bagi ilmu, bagi dia ajak senjata, bagi dia berenang. Kemudian kita boleh tanam tanaman, makanan semua kita tak apalah, silalah, pilihlah. Kalau tak boleh buat semua tu, jadi fitnah balik, tak payah. Mak kita sakit di rumah, ayah kita sakit, orang tua di rumah, kita tak jaga. Kita pergi duduk di atas gunung pasal nak tunggu Dajjal, nak tunggu Imam Mahdi. Tak payah, balik main kampung. Bagaimana pasal ada hadis. Satu budak muda nak jumpa Nabi, minta nak pergi perang fisabilillah. Nabi kata ada mak di rumah, ada tua ada, kalau ada balik jaga mak. Hadis Bukhari. Dalam adab mufrad Imam Bukhari masukkan. Maka itu jadi dalil dah. Kalau kita ni kadang-kadang saya dapat ni, saya serta ni pasal saya dapat mesej banyak. Adik ipar, anak menakan kata, tok saya tua orang sakit, stroke ustaz. Ni 4 sebutlah 4 lam, 4 su, pi duduk sana tunggu duk asah tombak ni lawan dengan Dajjal ni. Tok sakit di rumah. Ni Malaysia, saya kan cerita di Singapura, ni Malaysia. Siapa suruh buat kerja tu? Boleh tak ustaz tolong pergi panggil? Aku pula nak pergi panggil, nak pergi khabat pula. Kalau Gunung Jerai tak payahlah. Saya lah nak pergi panggil, tak mau. Saya dengar saya Dajjal ni nanya tombak saya pula. Kita pun tak boleh nak elok kan. Tak ada orang nak kepah udang kat kita. Tak apalah. Sambung. Mana tuan-tuan? Jadi okey, dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kalamu ibnu Adam alaihi lalah illal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa dzikrillah. Nabi kata percakapan anak Adam itu tidak ada nilai pun. Nabi kata setiap pertuturan anak Adam tu tak ada nilai pun, melainkan kata Nabi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yang melainkan suruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan zikir kepada Allah. Tu sahaja yang ada manfaat. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain riwayat Tirmizi lagi keras. Nabi kata apa? Ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Dunia ni seluruhnya dilaknat. Dan dilaknat apa itu? Semuanya ma fiha illa, dan dilaknat semua melainkan zikrillah wa man wala, melainkan peringatan kepada Allah dan semua yang berkaitan dengan peringatan kepada Allah, aliman atau muta'alliman, dan orang yang mengajar agama dan orang yang mendengar orang mengajar agama, bukan agama, mengajar ilmu dan orang yang mencari ilmu. Itu saja. Lagi keras. Bermaksud apa? Tinggalkan benda yang tidak ada kena-mengena, tinggalkan. Tinggalkan. Baik. Nabi SAW pernah menyebut dalam hadis yang lain, yahsib
yahsib imri'in minasyarri ma yajhalu min nafsihi wa yatakallafu ma la ya'ni. Ni pun kena dengan kita. Apa kata Nabi? Seseorang itu sudah dianggap mendapat kejahatan. Yahsib imri'in minasyarri. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat. Nabi sebut. Disebabkan apa? Ya. Ma yajhalu min nafsi, bila mana dia tak kenal diri dia tak ambil tahu pasal diri dia. Ya. Wa yatakallafu ma la ya'ni, dan takalluf, dan dia membebankan diri dia ke atas benda yang tak penting untuk dia. Ni. Dia susah hati fikir. Macam-macam orang kan. Susah hati fikir. Wa yatakallafu ma la ya'ni. Dia siang malam dia fikir macam mana lelaki Heriza tu, janggut dia tu buat lagu mana. Tak payah fikirlah janggut dia. Sebut ni semua pakai gelak ni semua dah bisa tahu kisah ni kan. Saya bukan kata saya fikir, saya baca komen orang. Terus saya fikir pula dah. Saya baca komen orang, nanti saya nak dapat idea tu, saya nak contoh dari mana kan, baca komen-komen orang. Kita susah hati janggut lelaki dia pasal apa? Kita fikir ni. Nabi kata wa yatakallafu ma la ya'ni. Ni Khairul Amin, influencer. Saya ingat dia tak ada haters kot. Tu pun sejak akhir-akhir ni orang nak mula tiba dia dah. Ada orang komen tak habis-habis, hi guys, bagi dah salam. Hak tu pun kena. La ilaha illallah. Kawan tu tak kacau orang pun. Kita nampak dah orang Malaysia lain level mana. Kita marah semua benda lu ni. Ada je ni budak-budak baru naik Faris Choi kan. Kita sokonglah anak negeri kita, rajin. Budak muda cakap itu biasalah, anak budak muda. Bagi saya kita sokong ekonomi orang Islam, dia keluar zakat dan sebagainya. Kita cakap dia, kita maki dia. Tuan-tuan. Kadang-kadang budak-budak muda buat video kan, tu tengok dah. Dulu zaman-zaman kita sekolah dulu kan Jiomi benda tu video I love you love me. Lah buat dah lah. Kan budak darjah 5, darjah 3 hormat budak darjah 5 sikit. Banyaklah video-video budak-budak muda buat, budak sekolah mendengar kalau kena kan. Kita kata mereka sampai mereka malu. Sampai mereka tutup media sosial mereka. Sedangkan kita masa kita budak, kita pun buat kerja bodoh juga. Betul tak? Saya ingat saya zaman saya sekolah dulu, saya banyak buat benda yang bodoh. Tapi sebab zaman tu media sosial tak ada, orang tak nampak kebodohan kita. Lah ni pula tingkatan 3, tingkatan 2, depan dia ada kamera, dia rekod video bodoh-bodoh lah, kadang-kadang buat lawak dengan boyfriend lah, girlfriend. Kita satu Malaysia kita ajak serbu serang dia. Dia malu. Semua hidup dia terkesan moral dia. Sedangkan macam lah kita tak pernah buat kerja bodoh tu. Tuan-tuan, semua orang pernah lalu benda tu, kita nak besar, kita tak matang. Bila kita dah 30-an, 40-an, kita dah matang, kita cerca orang, kita kutuk orang macam kita tak pernah buat kerja bodoh tu hidup kita. Jangan. Bagi ruang untuk anak-anak kita kecil-kecil ni, jam 5, jam 4, esok dia akan buat kerja bodoh juga sekali dua. Mestinya. Bagi galakkan motivasi kepada dia. Jangan kita takalluf mala ya'ni, kata Nabi. Dia memberatkan otak dia untuk fikir benda yang tak patut dia fikir pun. Jangan. Kita kacau habis semua orang. Baik. Jadi tuan-tuan, ulama hari ni pendek ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi apa? Bila kita tak ambil tahu pasal orang, tak bererti satu yang saya kata amar ma'ruf nahi munkar tu. Yang kedua kata Nabi yang kecuali ini saya ambil hadis yang lain Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang dia duduk dalam hajat saudara dia dan dia bantu hajat tersebut, kanallahu fi hajati. Ni ada dalam hadis yang lain ya. Sebab saya takut hadis ni orang salah faham, jadi saya cuba cari hadis yang lain nak berungkai balik. Ni adalah hadis yang Nabi kata, sesiapa yang memenuhi hajat saudara dia, maksudnya dia ambil tahu, tapi bukan ambil tahu di sudut yang salah, di sudut bukan mala ya'ni, ini yang memang ya'ni ya. Maksudnya ada saudara dia susah, tak ada duit, bulan ni kalau tak bayar ambil elektrik rumah memang habis. Dia ambil tahu, dia pergi tanya pasal apa, nampak teruk bulan ni, nampak serah pasal apa. Saya tak lepas duit bulan ni. Dia bagi duit bil sikit, dengan kita bagi duit tu dia dapat tanggung rumah dia sebulan lagi. Maka kata Nabi, Allah kanallahu fi hajati, Allah akan menyempurnakan hajat dia pula. Ada saudara kita pergi kerja kok jalan ni. Ada tuan-tuan, kita tengah sangka kita baik. Saya ni tak baik ni, orang bukan kata saya, orang macam saya ni sangat kalah, dengan setengah orang-orang yang jauh lagi warang, abang-abang kita pergi kerja naik motor.
Kadang nampak lagu mak rempit sakat, tapi dalam motor dia ada tayar ada apa? Ada di space panel lah apa untuk tolong orang kot jalan, tuan ada. Nah, anda ustaz buat kerja tu tak ada lah. Minta maaf, kata kat ustaz minta maaf, tapi kadang-kadang masyarakat kita ni anggap ustaz tinggi sangat. Satu golongan rendah. Dok, kan jumpa banyak orang kot jalan yang jauh lebih mulia. Pergi kerja bukan sebab kena dia naik motor. Kadang ada rokok lah kat motor kadang. Tapi di sebelah ni ada spana, ada ni apa nak tolong orang kot jalan. Tak ambil duit pun. Ya? Ni kalau naik motor orang tengah jalan minyak tak ada. Siapa yang duk tolak ni? Bukan orang hebat-hebat mulia-mulia ni. Orang kot jalan nak tolak ni. Tolak bawa pi sampai orang sampai dia baru start motor pi lah. No? Ramai dah orang macam tu, ramai. Dulu saya duduk tepi jalan Betang Mangan, jalan Pasar Malam saya duduk kan. Saya tu masa darjah 2. Ada satu arwah ni meninggal dunia mati pagi. Masuk dalam parit kan. Saya darjah 2 masa tu arwah saya tak ingat siapa lah kan. Orang kot mana saya tak tahu. Tapi dalam dia terperanti masuk tepi parit tapi parit tak basah lah parit rumah. Motor dia duduk Thailand. Keluar habis ni segala tayar dalam segala apa ni. Rupanya bila orang main tengok, "Loh abang ni ke? Abang ni tolong orang kot jalan," dia kata. Dia pergi kerja kot belah perai. Dia memang standby lah kalau ada barang-barang. Abang nak tolong tayar pecah lah apa lah. Oh tuan-tuan, Allah uji dia meninggal dunia dalam keadaan begitu. Tapi itu syahid dunia tu pasal dia mati bertembung. Kan? Allah pilih dia. Bila tak accident kita tak tahu. Rupanya dalam bot motor dia penuh barang-barang. Abang nak tolong orang lah. Allah angkat dia macam mana. Jangan. Pasal tu, kalau bab itu tak apa kita ambil tahu pasal orang. Man kana fi hajati akhihi, kata Nabi. Barang siapa yang berada pada hajat saudara dia. Saudara dia jiran meluah kata saya ni anak nak masuk U, tak cukup 200. Kita tahu lah. Kita buat tak tahu. Ni malah yang ni aku tak limit tahu. Tak, yang tu tak termasuk. Bagilah 200 abang dia hantar anak dia pergi universiti. Allah akan tunaikan hajat kita pula. Tapi benda-benda yang lain jangan ambil tahu. Jangan ambil tahu. Jangan. Kadang-kadang dia lalu kita terbaca juga. Saya faham, saya pun baca juga bila lalu. Tapi maksudnya jangan lebih masuk campur pergi komen lebih-lebih. Jangan. Jangan komen lebih-lebih. Kalau kita dapat buang atas media sosial itu afdal lah. Masalah saya bila saya nak pergi kuliah, saya tak ada modal. Saya nak cerita apa? Saya tak tahu bila saya tak ambil. Jadi kena tengok juga berita kan. Saya pernah juga buang dalam media sosial saya. Tapi bila bicara saya tak ada point nak cerita apa tau. Nak bagi contoh masyarakat kan. Jadi dalam hadis yang lain kata Nabi, al-muslim man salima muslimun lisanihi wa yadihi. Hadis yang lain. Kata Nabi, seseorang Islam itu ialah bila mana dia selamat daripada Islam yang lain di sudut tangan dan lidahnya. Anda faham maksud hadis itu? Besar. Nabi kata, orang itu bila dia Islam, seorang itu bila dia Islam, dia pasti selamat daripada saudara Islam dan yang lain di sudut tangan dan lidah. Dalam arti kata yang lain, orang Islam takkan kutuk orang Islam yang lain. Orang Islam takkan pukul orang Islam yang lain. Itu dia kata yang lain lah. Tapi sekarang berlaku tak? Tak berlaku macam tu lah. Kita yang paling mengumpat banyak sama kita, kita yang paling banyak kutuk sama kita pukul sama kita. Ni meninggal dunia baru ni. Ni boleh bagi contoh kot no. Apa yang seorang tu yang dia terlangak pagar, kemudian dia perligan, dia pukul dia sampai mati. Tak pasal 302 tuan-tuan. Ni kita baru baca hadis, ingat tak kita baca hadis tu sebelum ni. Jangan melampau kan. Memanglah dia dah salah arwah ni, tapi kita jangan lebih pada tu lah. Tak apalah, yang 5 orang tu mudah-mudahan itu jadi pengajaran, dia mudah-mudahan dimudahkan urusan Jepang. Tapi kita jangan. Bini saya cerita, abang tengok dah 5 orang tu, ada seorang tu pakcik tu tua kesian kat dia, tapi dia berpukul sekali dia buat guna kena. Kadang kita seronok tengok orang pukul, kita pun katok sekali meninggal tu kan. 302. Tak pasal-pasal. Bukan berarti kita jangan tangkap dia, tangkap lah. Bolehlah luku sikit-sikit, tapi jangan lebih pada tu sampai mati. Itu yang dah sebut dah, malayak ni. Jangan buat benda yang tak ada, jangan campurlah benda yang tak kena undang kita. Baik. Boleh pergi cegah kemungkaran boleh. Jangan lebih pada itu. Dan ulama-ulama kita ni tuan-tuan, sikit lagi boleh ya? Ulama-ulama kita ni, kalau mereka tak hayati hadis ni, saya ingat tak ada kitab ni. Dia dah. Kalau ulama-ulama kita pakai 2 kali buat kerja lain, pakai 2 kali dia buat live ni, buat live ini, buat tu buat ni, saya ingat tak ada khazanah Islam yang terbentang kan. Imam Zahabi sekarang berapa ratus jilid kitab, berapa tebal. Imam Ghazali berapa banyak. Kalau kitab dia sendiri susun jadi pustakaan. Imam Syafi'i, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Ibn Kathir.
Ulama-ulama ini kalau mereka buat kata lagu kita, saya ingat pakai, tak ada lah kitab-kitab semua ni. Mereka tak ada masa, tuan-tuan. Tak ada masa nak buang masa. Imam Nawawi sampai tak kahwin, duk kalut tulis buku siang malam. Ya. Sulaim Ar-Razi ulama. Ya. Dia kata, anak murid dia sebut, dia ni ada pensel dia asas siap-siap banyak. Dia ni kurang ke-7. Ya. Dia pensel dia asas siap banyak. Tulis habis Lempak buang lah, raga susu lagi, ambil. Bagi dia germit pun buang masa. Zaman tu kan germit pisau lah. Dia asal siap-siap semua. Kan? Buang masa. Ya. Ibnu Asakir dia ada satu bekas yang dia bubuh, bekas tu semua, bekas yang digermit tu. Dia pesan pada anak murid dia, aku mati esok, bekas tu guna untuk nak masak ayat. Abang nak bagi mandi mayat aku. Dia pun bagi mandi mayat bila dia meninggal dunia nanti. Dah guna habis dah. Ada baki lagi. Bermaksud punya banyak bekas-bekas pensel tu. Maksudnya hidup apa? Hidup menulis lah. Apa lagi? Ada satu buku, tuan-tuan. Saya dah hantar kat Abang Jeb tadi no. Bukan saya jual, bukan saya tulis. Tapi saya hantar kat Abang Jeb link buku tu. Abang Jeb boleh bagi kat saya Aiman di Shopee. Saya tak ada kena-kena, saya tak tulis, tapi saya nak promote. Buku tu Qimatuz Zimam. Apa Qimatuz Zaman. Syekh Abdul Fattah Abu Qudah. Dia ambil koleksi semua ulama-ulama yang dapat buku tu bahasa Melayu. Apa banyak tujuh dia? Nilai masa bagi ulama kot. No? Nilai masa di sisi ulama. Buku tu kitab Qimatuz Zaman tu. Syekh Abdul Fattah Abu Qudah. Syekh Abdul Fattah Abu Qudah ni tuan-tuan, dia ulama contemporary, ulama besar lah. Tok guru pada ulama-ulama kita. Al-Buti dan sebagainya, dia tok guru. Tapi tuan-tuan boleh buka YouTube, tuan-tuan tap Syekh Abdul Fattah Abu Qudah, tuan-tuan tengok muka dia. Bagi kenal ulama-ulama kontemporari. Tapi dia meninggal dunia dah. Dia karang kitab nama Sufahat min Sabril Ulama ala Syada'idil Ilmi wa Tahsili. Bila kitab tebal. Dia tuan-tuan hebatlah Syekh Abdul Fattah Abu Qudah rahimahullah. Dia ulama hadis tetapi sufi. Dia susun semua kisah kesusahan ulama ni. Saya ada kitab tu dia ubah. Yang menariknya, penerbit Indonesia ni dia pergi ambil keratan-keratan kitab tu tebal. Dia pun jadikan buku asing. Saya bagi lagi link dia. Saya baca. Gila-gila ulama dalam mencari ilmu ada bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Salah satunya yang tu. Nilai masa. Kita baca tu di bahasa Melayu, motivasi. Bagaimana ulama dia tak buang masa. Dia tak buang masa. Banyak contoh saya nak sebut dah, dia tak terkeluar banyak sangat. Banyak kan. Tak buang masa dia, siapa nama? Imam Abu Ar-Razi ni tuan-tuan, dia kata benda yang paling dia tak suka adalah time makan. Sebab apa? Sebab time makan dia tak boleh nulis dia tahu. Mungkin dia dengan kanan lah kot kan. Jadi buang masa. Jadi dia nak tulis banyak. Bagi dia hidup ni sat, dia nak tulis banyak. Ar-Razi. Lagi apa yang menjumpai darah dalam badan? Apa Nafis, Ibnu Nafis kan, ulama kesihatan. Dia yang sebut darah kita ni ada circulatory system ni, dia lah. Dia setiap masa menulis sampai tahap bini dia riwayat kata duduk dalam bilik nak mandi, dia keluar asal tulis masuk bilik. Pasal dia boleh dapat idea tulis ya. Kalau di sudut hiburan ni saya ingat Allah yarhamuh Salomo kan, dia pernah cerita Piramli duduk dalam bilik, duduk tangan lagu tu. Dia keluar, dia tulis skrip, dia masuk balik. Ni kurang. Tapi tu hiburan lah. Tapi tak apalah, kita orang yang baik lah. Macam tu. No? Ulama tak buang masa. Kisah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya? Sampai orang gelar dia anak batu, Ibnu Hajar. Dia mengaji tak pandai. Sampai Tok Wah lah balik. Bukan Tok Wah lah balik. Dia minta, bila aku mengaji ni melambatkan orang lain. Aku mengaji lagi lah. Pasal apa? Cikgu nak kena tumpuk yang lebih. Pasal dia lambat. Dia TP 1 je. Orang semua TP 6. Jadi dia sendiri malu, dia tak apalah Tok Guru, saya minta tukang sekolah. Dia balik menyorok langgur tuan-tuan, malu pasal dia minat agama, minat ilmu tapi tak pandai. Dia tengok depan mata dia kan bagaimana ayat turun atas batu. Lama-lama berlekuk juga. Dia pergi mengaji balik. Ulama rosak dunia tuan-tuan. Tapi hari ni kita baca Fathul Bari, syarah pada Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kan? Satu cerita saya nak tutup cerita ni. Apa nama ulama ni? Hisham bin Amr Ad-Dimashqi. Hisham bin Amr Ad-Dimashqi ni kisah ni duduk dalam banyaklah, tapi antara yang saya baca ni Sirah Alamin Nubala lah, saya baca, saya kerap baca. Dia ni anak murid Imam Malik.
Kalau tak silap saya, dia tok guru kepada Imam Bukhari juga. Imam Bukhari ada ambil riwayat pada dia. Hisham bin Amr al-Dimashqi, orang Damsyik. Itu nak dengar atas ni, kan nak tutup lah. Ya, tadi pendek ya. Dia ni bersungguh-sungguh nak ilmu. Dan tak silap saya, ceritanya juga ada dalam buku tu yang saya bagi tu, link tu. Nanti saya bagi lagi. Ada 3, 4, 5, 6 buku yang penerbit Indonesia ambil daripada kitab tebal tu. Syekh Abdul Fattah Bukhari dia terjemah bahasa Indonesia, dia buat buku-buku kecil. Tuan beli buku-buku tu pun tak apa dah. Tapi kalau tuan boleh bahasa Arab, tuan beli kitab Arab tu kan. Saya pun tahu buku tu pasal apa? Ustaz Fawah Fazil. Anak Ustaz Fazino kan. Saya tengok kuliah dia kata belilah buku ni baca. Saya cari tu. Jadi di kelas tu Dr. Omar Nur pindah dah pergi UMS. Selalu macam tu. Dia habis kuliah dia kata, "Okey Ustaz, cari buku ni. Ustaz baca buku ni." Seronok kan. Kita suggest, kita punya jemaah kita cari buku untuk baca. Tak apa. Hisham bin Amr ad-Dimashqi ni dia duduk di Damsyik lah. Dia nak pergi kat Imam Malik di Madinah nak mengaji. Lepas tu dia tak ada duit. Dia jual rumah. Dia jual rumah dia. Sebab apa? Nak ambil duit nak pergi mengaji. Kita tak sampai terau tu kot. Tok guru Imam Malik, Rabi'atul Ra'yi. Rabi'ah Ar-Ra'yi ni bila tak ada duit nak pergi kelas nak beli buku, dia jual bumbung. Dia naik atas bumbung, dia ambil atap dia jual. Ambil atap dia jual. Abang nak beli buku. Tapi kita jangan buat nak. Kita pergi ambil atap dia lah umur mak ayah kita. Tak payahlah. Ni sebab geografi zaman dulu kita tak tahu atap yang macam mana kan. Di pula di Arab bukan ada hujan sangat. Kita dia pergi ambil sunnah tu, dia pergi kerak bumbung tak pasal. Tapi nak kata warok. Tak apa. Semua contoh tadi Hisham ni. Hisham bin Amr ad-Dimashqi ni imam lah, imam. Dia tok guru daripada Ishaq bin Rahuyah, tok guru daripada Imam Bukhari, anak buah Imam Malik. Dia jual rumah, dapat duit, dia mengembara pergi Madinah. Jauh lah dengan zaman dulu kan. Sampai Madinah, Imam Malik suruh dia baca lah hadis. Pasal dia macam mana? Ini penyal lah. Bila kita mengaji ilmu dengan tok guru ni, ada kaedah yang kita qira'at ala syekh, kita baca tok guru dengar. Dan tok guru tasahih balik. Okey, kira betul ya tu. Ada yang kita sama, kita dengar daripada tok guru. Tok guru bagi kita dengar, kita salin. Boleh juga. Banyaklah, tapi pokoknya bila dia main Imam Malik kita baca, dia tak tahu, dia kata tok guru lah bagi. Bacalah Imam Malik tak tahu. 3 kali Imam Malik sebut, Imam Malik kata mai Zat. Dia masa tu dia budak lagi. Ta'al huna, mai. Imam Malik suruh anak murid dia seorang lagi abang senior ni pukul. Rotan lah, rotan 15 rotan. 15 ke? 5 macam tu lah. Jangan cek balik nanti. 5 rotan ke 15 rotan? Rotan dia. Kawan tak kadang tuan-tuan. Aku main jauh mata-mata tok guru ni. Aku sampai-sampai kojok selfie dia tak mau. Ustaz pun ingat lah. Kami pernah banyak no. Satu jemaah surau cerita kat kami. Kami tadi sebut nama ustaz tu. Ustaz terkenal. Dalam YouTube, dalam Facebook ni warak tu. Tapi kami jumpa dia, kami minta nak selfie dia. Tak mau. Ustaz watak dia tak macam dalam media sosial langsung. Dia pun kecewa meter tu. Cerita kat saya, habis saya tutup nama. Tak boleh cerita. Tapi saya nak beritahu ustaz-ustaz mana pun janganlah lagu tu selfie 1 saat 2 saat je. Kalau artis pun tak sombong, kita ustaz nak sombong apa? Apatah lagi kita dalam media sosial kita tu jadi warak, nampak zuhud. Jangan macam tu. Allah boleh tarik balik bila masa. Tapi jangan tanya saya lepas ni ya. Ustaz tu nama apa? Saya simpan rahsia. Tak baik aib orang. Ini pengajaran untuk saya juga. Tak apa. Abang nak kat mana tadi? Jadi bila budak ni dia bersungguh-sungguh minat kat Imam Malik, main nak mengaji Imam Malik, tiba Imam Malik rotan. Kau tak tahu sehati tuan-tuan. Tahu sehati kita ni, Puan kita duduk kena rotan kat asrama lah terasa hati juga. Tapi budak-budak biasalah. Jadi dia kata kat Imam Malik, dia kata aku mai jauh-jauh jual rumah nak mengaji dengan hang. Hang balik hang rotan aku tanpa ada jenayah yang aku buat. Aku bodoh. Bodoh bukan jenayah. Betul tak cikgu-cikgu? Bodoh bukan jenayah. Bodoh bukan jahat. Bodoh tak ada dalam rekod disiplin, tak ada. SSDM tak ada bodoh. Jangan kita pukul anak-anak kita yang tak pandai. Tak pandai bukan satu kesalahan. SSDM tak ada dalam rekod tu tak pandai, tak ada. Jangan pukul. Jadi tuan-tuan, bila pukul, dia kata aku tak ni penting. Dia kata aku tak halai apa yang hang buat. Imam Malik bila dengar macam tu, Imam Malik kata tolonglah maafkan. Tersentak Imam Malik tuan-tuan, tu guru besar muatak tu rujukan kerajaan yang dia buat tu. Kita hadis paling agung atas dunia zaman tu. Maksudnya Sahih Bukhari tak ada lagi. Itu pun Imam Malik rendahkan ego dia. Minta maaf lah nak. Minta maaf lah.
Apa kafarah dalam aku nak banyak balik? Aku yang aku rotan 15, bukan Imam Malik rotan. Senior. Anak murid yang senior kata 5, ambil rotan Zat adik. Betul lah. Imam Malik kata, apa kafarah dia untuk aku banyak balik? Untuk halal balik. Oh, Hisham aku tak mau halal. Oh, pemain tuan-tuan. Ini satu guru yang baik. Kita kadang-kadang bila kita mengaji dengan satu-satu guru ni, saya bukan nak ajak tuan-tuan malam ni benci guru dah. Tapi saya nak beritahu guru yang kemah ni, macam tu lah. Dia tahu ada masa dia salah. Kita hari ni, syarat pertama, guru tak mungkin salah. Syarat kedua, kalau guru itu salah, kembali pada syarat pertama balik. Syarat ketiga, kalau guru aku berbeza dengan orang lain, kembali pada syarat pertama balik. Habis. Itu yang jadi bertengkar habis orang tu. Guru kita betul, guru dia mungkin tak salah. Khilaf benda ni. Hormat. Tidak tak selesai tuan-tuan. Unless kesalahan yang sangat jelas, tu lain contoh. Baik, sambung Tapi Imam Malik tengok, dia mungkin dia tak aku salah dalam hal ni. Aku kotan, mungkin aku marah sama hang, tak mau dengar cakap, tapi hang tak boleh baca, tapi tak apalah. Tuan-tuan tahu Hisham kata apa? Kafaratihi kafarahnya ialah min kulli darbatin. Setiap kali hang kotan aku tadi tu, aku nak 10 hadisan. Aku nak 10 hadisan bagi kat aku. Special. Jadi 15 kali rotan darab dengan 10 150 hadis. Hak tadi Imam Malik tak mau bagi tu. Malik pun tak apalah, dah itu kafarah, Imam Malik bagi sampai 150 hadis. Tonton dia kata apa? Wahai Imam, rotan aku lagi. Aku nak minta hadis lagi. Kata Imam Malik kata apa? Hang cerdik. Izhab. Pergi belah. Pergi belah tu bukan dihalau macam orang tua orang. Ambil sana. Dalam hadis tu, dalam riwayat tu kata apa? Sahabat ashab Imam Malik kata apa? Hang berjaya buat Imam Malik gelak. Imam Malik tak jarang gelak. Imam Malik gelak. Dhaifkan Imam Malik. Imam Malik gelak kata hang cerdik. Dia kata pergi belah. Pergi belah tu bukan bermaksud halau. Izhab. Orang tua kan? Dia terhibur, ambil sana. Macam tu lah Imam Malik kata izhab, ambil sana lah. Imam Malik tergelak dengan akal dia tu. Kita wahai Imam, rotan aku lagi kena adil lagi. Dia pula deal macam tu. Ada satu kisah yang lain Imam Malik tergelak, tapi tak ada kena-mengena dengan cerita. Tak apalah nanti. Itu satu kemudian tak mau tergantung lagi. Lepas tu saya tengok YouTube, dia kata hang cukup boleh ceramah. Lagi hang kata nak cerita tu, lepas tu tak mau cerita. Tergantung orang marah nanti. Dia saya tak teringat. Tapi sebab cerita ni tak ada kena-mengena. Cerita ni antara salah satu lagi yang Imam Malik suka gelak. Imam Malik ni jarang gelak. Ada satu cerita ni Qadhi Iyad sebut di dalam Tadribul Madarik. Kisah ni tentang Yusuf bin Abdullah ni, dia pergi jumpa Imam Malik. Tapi cerita ni tak ada kena-mengena dengan hadis ni tuan-tuan. Saya terlalu ni, saya minta maaf lah. Terlalu terfikir. Cerita pasal Imam Malik gelak ni, tuan-tuan cari kajian, boleh buat kajian ni. Gelak Imam Malik jarang berlaku. Kenapa dia gelak? Tadi yang pertama. Yang kedua ni cerita ni dalam Tadribul Madarik Qadhi Iyad. Sebut cerita ni. Ada seorang lelaki ni daripada Nasibin. Dia mai ke jemaah ke majlis Imam Malik. Kemudian dia, habis ceramah langsung mengaji semua, dia tanya Imam Malik, wahai Imam, saya ada satu soalan. Saya minta maaf lah. Soalan mungkin orang terasa sikit ayat ni. Tapi saya tak nak niat. Saya semua terfikir tadi bila sebab saya Imam Malik gelak tu. Betul. Saya terlajak sebab tu saya tak betul cerita ni. Tak apalah. Dia takut jadi ada kesan lagi cerita ni orang akan marah saya. Saya minta maaf lah, yang faham. Orang ni dia mai pada Nasibin, dia jumpa Imam Malik, dia kata Imam, di tempat saya ada satu kumpulan. Kumpulan ni suka berzikir. Saya takut ni. Zikir ramai-ramai. Tapi depa ni pula tiap kali berzikir, dia suka hidang nasi banyak-banyak. Depa makan sungguh-sungguh. Tapi depa mengaku depa ni zuhud. Depa makan sungguh-sungguh, lepas tu depa bangkit, depa berzikir sambil menari. Saya minta maaf, saya takut orang salah faham kat saya ni, tapi dia kisah tu. Jadi lagu mana hukum tu? Imam Malik bila dia dengar cerita tu, dia kata apa? Budak-budak kot. La'alahum sibyan, budak-budak kot. Budak ni jawab, lelaki jawab, bal syekh, bahkan orang tua dia. Dia pun hidang lok mewah-mewah. Makan sampai buncit kenyang, tu bangkit berzikir. Tapi berzikir sambil menari, lepas tu tampak pipi, tampak pipi habis hang aku. Lepas tu Imam Malik kata budak-budak kot. Tak budak, orang tua. Imam Malik pusing pula. Imam Malik kali lagi, Imam Malik kata orang gila apa? Dia sebut dah dia, orang gila kot. Hal hum majnunun, orang gila kot. Tak orang gila, orang ahli zikir. Tuan-tuan dia kata Imam Malik gelak kuat. Kita nak tahu kacau pun lah, Imam Malik bangkit pula. Imam Malik tak jawab soalan tu. Tapi ulama dia ambil lah yang poin Imam Malik tu budak-budak kot, tak pun orang gila. Cuma Imam Malik tak jawab lah apa hukum dia kan. Orang tu heran.
memang ada orang dia susah hati macam tu no. Dia susah hati dia fikir. Dia pun ambil tahu hai orang dah. Dia tahulah kan. Dia, macam mana dia pun ni boleh ke aku nak buat macam ni? Seorang dia fikir macam tu kan. Imam Malik kata tapi Malik gelak. Imam Malik gelak dan Imam Malik bangun terus tinggal. Lepas tu sahabat Imam Malik kata, ni kisah awal. Hang ni menyusahkan Imam Malik. Dia kata, kami duduk kena berapa puluh tahun tak pernah tengok dia gelak. Sebab soalan hang dia gelak dia beli. Dia pergi, dia balik rumah. Ya Allah Ta'ala alam tuan-tuan. Cerita tadi tu tak ada kena dengan hidup yang mati lah. Terisau kat sini. Terlepas kat keluar. Tapi cerita tu ada. Saya sebut riwayat tadi kan. Dalam Tartibul Madari. Dalam tadi Madari. Baik, Tartibul Madari. Qad'iyah. Baik, Allah Ta'ala alam tuan-tuan. Selesailah kita hadis Matan Arba'in ini. Seperti mana yang saya anjurkan kat tuan-tuan tadi tu, mudah-mudahan para ibu, para ayah dalam bulan puasa ni cuba dapat 12 hadis ni hafal. Saya cuba cari tengok kalau ada satu borang yang saya boleh buat tu. Buat nama hadis, tajuk hadis 1 2 3 4 sign tasmi' tu, kita sign dengan sign musamma, orang yang tukang dengar tu. Dapat 12 hadis ni cekap dah, sedap dah. Korang-korang habis mengaji di terletak ni dapat apa? Dalam 12 hadis dalam kepala, dalam hati dah. Oh sedap. Ni 12 sempat ni nak sebulan 2 bulan cuti ni kan? Sempat. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Marzuqna fahman nabiyyin fidul muslim wal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.